Dah saya agak. Awak pasti berada di kafe Biblioholic ni. Resko namanya. Bukan kafe Biblioholic. Biblioholic bermakna seseorang yang suka membaca. Oleh kerana awak selalu ke sini dan membaca buku, saya panggil kafe ni kafe Biblioholic. Dah lama awak di sini? Ingat tadi nak terus balik lepas kerja. Tapi hujan pula. Jadi saya singgah di sini dulu sambil minum kopi panas. Saya mengganggu? Taklah. Duduklah Encik Umai. Buku apa? Awak memang gemarkan buku sastra? Terima kasih Syukri. Berikan saya espresso. Itu saja. Minum Encik Umai. Ya, silakan Camilla. Awak memang tak letak gula dalam kopi? Hilang rasa pahitnya. Kopi dan gula seperti cinta dalam hati. Bagaimana nak pisahkan cinta dalam hati, Camilla? Kopi ni lebih sedap begini Encik Umai. Tanpa gula, tapi bahagia. Camilla, saya nak awak mengendalikan sebuah projek baru syarikat kita. Dalam masa terdekat, tolong beri tumpuan penuh untuk projek ni. Dalam jabatan editorial, hanya awak seorang saja yang saya percaya mampu memberi prestasi yang saya harapkan. Kenapa? Lucu sangat ke judulnya? Tak. Cuma judulnya mengingatkan saya pada teman baik saya. Saya sangat percaya yang awak boleh menangani projek ni. Ini satu projek yang istimewa. Saya cuba. Saya tak nak dengar perkataan cuba. Saya nak awak berikan seluruhnya. Kenapa saya? Kenapa Encik Umai pilih saya? Jadi, buku ni tentang segala bangunan warisan yang terdapat di Ipoh. Sedihnya, banyak bangunan lama di Malaysia ni ditutup begitu saja dan kemudian dirobohkan. Semuanya hanya akan abadi di dalam gambar. Kenapa pihak berwajib tak mengambil langkah memelihara bangunan lama dan menjadikannya sebagai kawasan perdagangan jika memang itu yang mereka cari? Camilla, tak semua orang berfikir seperti awak. Apalah sangat dengan sebuah dua lot kedai yang disewakan jika mereka boleh membina apartmen di kawasan berkenaan. Tapi Encik Umai, kita bukan cakap soal wang saja. Kita cakap pasal warisan. Mereka seharusnya sedar tentang nilai sejarah dan warisan yang sememangnya tak dapat ditimbang dengan wang. Tenang, Camilla. Golongan sosialis seperti awak sememangnya memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi, golongan yang berkuasa ialah golongan kapitalis. Hidup kuat-kuat? Macam kurang sopan je. Ya, begitulah caranya. Ada buku yang mengajar kita cara untuk menikmati kopi ke? Boleh Encik Umai beritahu saya judul buku tu?
Saya tak pasti sama ada buku itu ada atau tidak. Tapi cara menikmati espresso ini diajar oleh seseorang kepada saya. Oh, siapa? Barista? Kawan lama saya. Dia sudah tidak ada sekarang. Dia juga seperti awak, Camelia, pencinta kopi. Pernah awak tertanya, kenapa saya suka espresso, Camelia? Saya tak minum espresso untuk kepuasan diri sahaja. Menikmati espresso seperti menerima hukuman atas kesalahan saya yang bertahun-tahun dahulu. Begitu pahitnya rasa espresso, lebih pahit lagi kesalahan saya. Kesalahan? Saya menghukum diri saya dengan menikmati espresso. Anehnya hukuman Cik Umay. Apa kesalahan Cik Umay? Menyebabkan hidupnya dalam kepahitan. Reza. Encik Umay, saya nak kenalkan. Ini Reza. Reza, inilah bos saya, Encik Umay. Oh, jadi inilah pengurus kafe Biblioholic. Rapat sungguh awak dengan kafe ni. Ada saham ke? Reza ni pencinta buku. Seperti Encik Umay juga. Oh. Jadi kami mempunyai persamaan dalam apa yang disukai. Awak kenal rapat dengan Reza? Saya jarang baca novel dan puisi. Ya, saya tahu. Encik Umay lebih suka baca buku biografi je. Tidaklah begitu. Cuma kurang memahami tangkai kata yang berbelit. Saya sebenarnya seorang yang suka berterus terang. Camelia, saya ada perkara nak beritahu awak. Ya, apa dia? Projek buku lain? Tak. Soal lain. Kenapa saya? Nak satu lagi? Nak kek? Ini Reza yang buat, bukan saya. Minumlah, saya belanja. Selalu awak minum long black.
Kali ini saya bagi awak cappuccino. Cantiknya. Tak sangka awak pandai buat. Selalunya Syukri yang buat kan? Pandang rendah pada saya. Taklah. Saya tak suka melukis di atas busa susu. Saya lebih suka minum macam tu saja. Alah, awak kan peminum teh sejati. Mana tahu cara nak menikmati secawan kopi. Ini bentuk bunga ke bentuk hati? Awak rasa? Bunga kan? Bunga apa ya? Terserah pada awak untuk menafsirnya. Awak suka membaca? Bagus begitu. Saya rasa orang yang tidak membaca ni berselera rendah. Saya tak fikir macam tu, Reza. Setiap manusia ada kecenderungan masing-masing. Bagi saya, tak kisahlah kalau dia tak suka membaca. Tapi, dia perlu ada kegemaran dalam hidup dia. Seperti memasak, berkebun, melukis atau apa saja. Dan kegemaran itu bukan sekadar hobi. Dia akan lakukan hal itu sungguh-sungguh. Maaf, saya mudah pandang rendah pada orang lain. Macam awak pandang rendah pada saya sebelum ni. Sewaktu saya pertama kali ke kafe ni. Bukanlah macam tu. Saya tak pandang rendah pada awak. Cuma ini sikap buruk saya. Maaf sekali lagi kalau awak terasa dengan sikap saya. Saya tak bermaksud begitu. Kalau awak membaca, apa yang awak cari? Ceritanya mungkin kalau awak Mencari diri saya? di dalam novel. Setiap penulis yang menulis, dia akan menulis balik tentang dirinya. Menulis kembali pandangan hidupnya. Di antara ribuan kisah yang saya baca, tak boleh tidak, mesti ada kisah mengenai saya juga. Saya suka membaca kisah saya yang ditulis oleh orang lain. Saya ingatkan awak membaca untuk escapism. Sebab Awak ambil bidang yang berbeza. Culinary. Tapi awak sangat suka membaca. Patut ambil sastra mungkin? Jadi saya syak awak membaca untuk escapism daripada dunia yang awak sedang lalui. Mungkin awak tak suka bidang kulineri? tak. Bidang kulinari adalah jiwa saya. Buku pula adalah makanan jiwa saya. Buku dan sastra bukan milik orang sastra saja. Kesukaan membaca milik sesiapa. Tiada hak eksklusif. Awak tampaknya suka hujan. Hujan seperti hubungan antara ibu dan saya. Saya suka senja. Kenapa? Warna senja selalu menimbulkan perasaan yang aneh-aneh. Saya sangat suka perasaan itu apabila cahaya dibawa lari oleh kegelapan. Seperti warna teh kegemaran awak itu. Warna waktu senja adalah warna kenangan.
Awak tahu tak? Salah satu sebab saya pilih untuk bekerja di kafe ni kerana buku. Kalau tidak, saya akan tetap dengan kafe lama. Gaji yang ditawarkan di sini pun taklah begitu tinggi untuk saya lepaskan kafe lama. Cuma saya sukakan konsep kafe baca. Saya teringin juga untuk ada kafe seperti ini satu hari nanti. Saya senang duduk di kafe yang penuh dengan buku. Jiwa saya terasa sangat lain. Orang yang buat kerja dengan cinta tentu saja berbeza dengan orang yang bekerja kerana wang. Kepuasan sebab cinta sangat hebat. Adakah awak cintakan pekerjaan awak sebagai editor? Pada awalnya, saya tak betul-betul cinta. Tapi, lepas bos saya makin mempercayai saya rasa saya benar-benar jatuh cinta dengan kerja editor. Umay tadi. Dia sukakan awak. Awak pernah baca sajak Adam Zagajewski, Treatise on Emptiness? Itu penyair Poland. Tak pernah dengar nama ya? Saya sebenarnya cuma biasa dengan penyair dari Malaysia dan sedikit dari Indonesia. Tak apa. Tapi sesekali bacalah karya penyair luar. Bukan soal bahasa asing atau tidak, tapi soal awak menghargai sastra itu sendiri. Jadi, si Adam ni penyair kegemaran awak? Saya menyenangi T. alias Taib dan Latif Mohidin kalau dari Malaysia. Saya bukanlah orang sastra sangat. Awak suka baca buku sastra? Sastra dan membaca itu seperti pintu kehidupan. Kita membaca manusia dan melihat diri kita dalam bahan bacaan yang kita baca. Saya sangat kagum dengan Poland. Negara yang amat kecil. Lebih kecil dari Malaysia. Tapi Poland telah melahirkan penulis yang hebat. Malah telah memenangi hadiah Nobel. Bahasa utamanya bukanlah bahasa Inggeris. Malah puisi yang saya baca pun telah diterjemahkan. Kalau terjemahannya sudah begitu indah, apatah lagi bahasa asalnya. Contoh terdekat negara jiran kita. Indonesia. Indonesia juga telah melahirkan ramai sastrawan yang menulis karya-karya yang bagus. Tapi saya sukar menyemui di sini. Kita juga telah melalui derita perang. Kita juga telah bangkit. Tapi kenapa dunia sastra kita makin tenggelam? Tak dipandang. Malaysia pun ada juga. Hamzah Hussein, Kerismas, Pak Sako dan ramai lagi. Maaflah, tiba-tiba saya mengomel tanpa arah tuju. Taklah. Cuma terkejut saja. Saya tak pernah pula terfikir sebegitu. Saya sekadar menyenangi buku. Soal sastra dan dunianya, saya tak tahu sangat. Lagipun, saya bukannya orang sastra. Salah tanggapan kalau kita fikir orang sastra saja yang harus ambil tahu dan memperjuangkan dunia sastra. Sastra adalah kehidupan kita. Kita berjalan, kita makan, atau apa yang kita buat adalah sastra. Dan salah juga bila kita fikir itu bidang mereka, biar mereka yang jaga. Kalau ini bidang kita, kita yang jaga. Sebab itu nasib sastra dan seni di Malaysia sangat menyedihkan. Sastra telah dilihat eksklusif
sampai keramat untuk disentuh. Akhirnya, mati dalam nisan tak bernama. Saya tak tahu pula awak suka membaca buku. Kenapa pula? Sebab tak pernah nampak. Saya suka membaca. Cuma saya tak suka menunjuk. Saya suka membaca. Awak tahu teh Jasmine ni asal dari mana? Tentulah saya tahu. Bukannya awak seorang saja pencinta teh, Reza. Dulu, saya pun suka minum teh juga. Nama-nama teh dan sejarahnya sudah melekat di fikiran saya. Tapi awak seperti suka minum kopi. Sebab awak tak pernah tanya kenapa saya minum kopi. Sebab awak tak pernah ambil tahu tentang hati orang lain. Awak hanya beri penilaian berdasarkan apa yang awak fikir betul je. Tapi kenapa saya tak pernah tengok awak minum teh? Teh adalah minuman kegemaran ibu. Kami selalu minum teh panas di tepi jendela di waktu petang. Dan paling asyik ketika hujan turun. Saya peminum teh tegar, Reza. Tapi kini tak lagi. Cuma tak boleh lagi. Setiap cangkir teh yang saya minum hanya akan mengingatkan saya pada ibu. Semasa awal-awal ibu pergi, saya cuba untuk minum teh tanpa mengenangnya. Tapi ternyata tidak boleh. Saya akan menangis. Saya perlu teruskan hidup dan membuang kegemaran minum teh adalah salah satu daripada caranya. Camelia, maaf kalau saya buat awak sedih. Dan kalau selama ni saya seperti angkuh. Mengenang kenangan kadang-kadang begitu melukakan. Dan dalam menyimpan kenangan lama, mungkin ada baiknya mencipta kenangan baru. Saya dah minum 2 cawan. Awak bawa 2 cawan lagi, Syukri? Saya pernah baca sajak Sungai Mekong. Latif Muhyiddin. Sebelah kaki di bulan, sebelah lagi di matahari.
Mengenang kenangan kadang-kadang begitu melukakan. Dan dalam menyimpan kenangan lama, mungkin ada baiknya mencipta kenangan baru. Kopi dan gula seperti cinta dalam hati. Bagaimana nak pisahkan cinta dalam hati, Camelia?